Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa mensyukuri segala rezeki pemberianmu ya Allah. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha memperelokkan ibadat kami kepadamu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu yang kami adakan ini pada diriku yang berkongsi ilmu, pada sahabat-sahabat yang menonton. Ya Allah, terimalah ini sebagai amal saleh dari kami ya Allah. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami istiqamah untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami berkongsi pahala ini bersama-sama sahabat yang lain. Ya Allah, terimalah amalan yang kami lakukan ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikanlah kami insan yang sentiasa mendengar kebaikan-kebaikan dan berusaha mengamalkannya ya Allah. Jadikanlah teguran-teguran yang kami jumpa, kami dengar di dalam majlis-majlis ilmu ini sebagai kekuatan kepada kami untuk membaiki diri kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah sahabat-sahabat kami ya Allah yang bersama kami dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpunkan kami secara online dalam majlis ilmu ini ya Allah, himpunkanlah juga kami di dalam taman syurga-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Walaupun kami mungkin tidak pernah sempat bertemu di dunia ini ya Allah, tetapi kami berukhuwah di dalam majlis ilmu ini ya Allah. Himpunkanlah kami di dalam syurga-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berukhuwah, yang bersahabat, yang berkasih sayang semata-mata mencari keredaan-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami. Kurniakanlah istiqamah kepada kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar Ustaz Azri? Alhamdulillah sihat. Ustaz macam mana sihat? Baik alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ustaz ceria ke Ustaz hari ni? Ni ceria ni tak mandi lagi. Kalau dah mandi lagi ceria. Ustaz okey Ustaz? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk makluman sahabat-sahabat yang menonton, kita bersama pada pagi ini dengan Ustaz Azri. Betul? Ustaz Azri ya? Ya betul. Ya betul, panggil Ustaz Azri. Ustaz Azri dari Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra di Gombak. Jadi insya-Allah kita pada pagi ini Ustaz, sebelum kita mula, saya nak cek suara kita Okay, dan boleh Ustaz. kita nak tanya sahabat-sahabat yang menonton. Boleh Betul, dengar betul. tak suara kami? Boleh dengar tak suara kami? Jelas ke tidak? Kalau jelas, tolong Komen lah. Komen bagi kan? tahu di ruangan komen jelas. Jadi sebab kita bimbang juga Ustaz, takut kita cakap je dua orang, rupa-rupanya orang tak dengar. Syok sendiri pula nanti Ustaz. Syak sendiri. Syak sendiri. Jadi alhamdulillah, terima kasih Eri. Dia orang dah komen ni jelas. Alhamdulillah. Terima kasih teacher, jelas. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih dan sahabat-sahabat kita pun dah bersama. Jadi tajuk kita nak bincang pagi ni Ustaz, itulah berkenaan dengan nak membina generasi tahfiz yang profesional.
Betul. sesuai dengan nama Ma'had Tahfiz Sains, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Jadi buat permulaannya, minta maaf saya tanya, Ustaz Azri bertugas sebagai mudir, ketua kan? Betul, ya. Berapa lama dah jadi bertugas di Ma'had Tahfiz Sains ni? Saya start di Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni sekitar tahun 2012 sebenarnya. So sekarang dah masuk tahun ke-8 sebenarnya lah. Alhamdulillah. Tahun ke-9 dah ni, 2021 dah ni. 9. Allah. Saya tak boleh move on lah Ustaz. Tak boleh move on dengan 2020 lagi. Ya Allah, tak boleh move on lagi. Rasa macam 2020 lagi. Betul lah. Itulah 2020 banyak. Itulah yang dipanggil wawasan 2020 tu sampai tak boleh nak move on. Betul lah. Banyak benda tak dapat laksanakan 2020 tak Tak apa, insya-Allah kita move on. Kita tengok yang kat depan sana, insya-Allah. Ustaz, mungkin Ustaz boleh cerita sedikit kepada para sahabat-sahabat kita berkenaan dengan sejarah penubuhan, maksudnya bila sekolah ni latar belakang sekolah, bila bermula operasi dia. Sila Ustaz. Boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Pertama sebelum saya mula, saya ucapkan terima kasih dululah kepada tim studio USN ni, iaitu tim Ustaz Syed Nurul Syam ni, di atas jemputan untuk sama-sama pagi ni. Rasa kecil sangat saya ni bila bersama dengan orang-orang hebat macam ni. Okey, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz dan juga tim Ustaz. Syukur alhamdulillah. Pertama orang kata kalau tak kenal maka tak cinta, betul Ustaz Jadi sedikit lah saya nak cerita tentang orang kata penubuhan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ataupun orang Seri Gombak ni kenal kami dengan MTS FAST. Kalau orang kata MTS FAST, tahulah dekat mana MTS FAST ni. Okey. Kalau nak ikutkan MTS FAST ni telah bermulanya dia punya establish sekitar tahun 1988 yang diasaskan oleh Puan Fatimah binti Abu Bakar. Okey, iaitu ibu kepada pengurusi ataupun pemilik MTS FAST ni sendirilah. Okey, nama MTS FAST ni pula diambil bersempena dengan nama Puan Fatimah tu sendiri. Itu sebab nama kami Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Fatimah tu diambil daripada nama ibunda kepada pemilik kami, iaitu pemilik kami Dr. Nazrotun Hafizah lah. Dia dedikasikan sekolah MTS FAST ni atas nama ibundanya. Maksudnya dia orang kata dia mengidolakan pengorbanan ibunya, lalu dia orang kata dedikasikan sekolah ni atas nama ibunya sendiri. Okey, macam Ustaz bagi tahu tadi, MTS FAST ya betul. Kami satu-satunya terletak di Seri Gombak. Kami tak ada cawangan lain lagi. Okey, kami tak ada cawangan lain kat tempat lain. Sebab ada je orang tanya, MTS FAST ni kat Ampang ke? MTS FAST ni dekat Perak ke? Ada ke? Oh tidak. Sebab kami the one and only MTS FAST ni, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni hanya ada di Seri Gombak sahaja. Okey, kami masih lagi menyewa di bangunan rumah kedai hampir 10 lot lah daripada tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Dan of course kos penyewaan di Seri Gombak ni bukanlah seperti mana kos-kos di kawasan terpencil kan. Kita berada di kawasan bandar ni, kos penyewaan saja dah makan puluh-puluh ribu dan sebagainya. Itu sebab antara inisiatif kami mengumpul dana ni sebab untuk orang kata bila ada bangunan sendiri, benda tu dapat diabsorb, kos-kos benda-benda tu dapat diabsorb. Okey, selain daripada itu sebenarnya MTS FAST ni yang paling penting sebenarnya, MTS FAST ni telah berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia KPM dan juga berdaftar di Jabatan Agama Islam Negeri di Negeri Selangor, iaitu JAIS. Jadi jangan duk risau tentang nak hantar anak ke, jangan duk risau tentang MTS FAST ni apa, sebab insya-Allah kami telah berdaftar di bawah dua badan orang kata yang boleh orang kata yang dipercayai dan mendapat iktiraf yang terbaik dari dua badan ni, alhamdulillah. Jadi untuk pendengar-pendengar ataupun penonton di luar sana, itu sedikitlah orang kata tentang sekolah kami. Dan orang kata pelajar-pelajar dekat sini alhamdulillah dia mengikuti silibus kebangsaan, iaitu di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia, dan juga silibus di bawah Jabatan Agama Islam Selangor, itu JAIS punya silibus. And then secara keseluruhannya kami menerapkan semua orang kata mengintegrasikan silibus sukatan akademik, sukatan Islamik dan juga Al-Quran itu sendiri, iaitu Hafiz Quran. Dan kami ada nilai tambah kami dalam penekanan dan pemantapan pemerkasaan modal insan. InsyaAllah. Itulah sedikit nak cerita, nanti panjang lah tak habis. Ustaz, Ma'had Tahfiz, kemudian sekolah ni sekolah rendah ke sekolah menengah ni? Okey, sekolah ni dia daripada sekolah rendah dan menengah. Macam alhamdulillah kami pun dah 2 tahun. Okey. Kami bermula dengan sekolah dia dalam JAIS, dan bila JAIS datang, KPM datang, okey, menilai alhamdulillah dapat penilaian yang terbaik.
Kemudian dalam 2 tahun kebelakangan ni, start daripada tahun lepas, kita dah ada sekolah menengah dah pun Ustaz. Okey, itu sebab kami perlukan dana untuk orang kata mengisi, orang kata tempat kita terhad. Okey, tempat kita terhad, tapi orang kata demand tu ada. Okey, demand tu ada, jadi bila tempat terhad, demand ada, kita tak boleh nak orang kata tak boleh nak fully demand tersebut. Jadi kami perlukan sokongan tuan-tuan ataupun pendengar-pendengar yang dekat sana untuk membantu kami dalam menyumbang dana untuk pembinaan bangunan sendiri. Okey, bila kami ada bangunan sini, insya-Allah kami cuba usahakan untuk orang kata mengoptimumkan ataupun memenuhi demand-demand yang di luar sana. Jadi kat sini memang kami ada pelajar rendah dan juga ada pelajar menengah sebenarnya Ustaz. Dah apa beza? Apa beza Mak Tafiz? Fatimah, memang saya nampak beza nama tu. Maksudnya ada Mak Tafiz, ada sekolah sains. Jadi yang ni Mak Tafiz sains. Apa beza Ustaz kalau dengan tahfiz lain ke apa? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, untuk makluman Ustaz dan juga penonton-penonton ataupun pendengar-pendengar di luar sana, sebelum saya cerita tentang apa bezanya sekolah kami ni, MTS FAST ni dengan mahat-mahat di luar sana, boleh saya sikit kongsikanlah perjuangan kami sebenarnya. Mungkin dari sudut perjuangan kami tu nampak perbezaannya daripada mahat-mahat yang lain. Okey, kami dekat sini sangat-sangat bercita-cita tinggi ya Ustaz. Okey, kami insya-Allah kami tengah usaha, kami memperjuangkan orang kata pendidikan ataupun ilmu yang boleh develop, yang boleh membangunkan rasa takwa tu kepada Allah. Maksudnya dekat sini kami mengharapkan agar anak-anak yang kami lahirkan dekat sini dapat semakin lama dia menuntut ilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin rasa tunduknya, orang kata semakin tawaduknya kepada Allah, dan semakin menuntut ilmunya, semakin tinggi ilmunya, semakin dekatkan diri kepada Allah. Sebab kita kena sedia maklum Ustaz okay, kenapa kami meletakkan perjuangan ini, kerana kami tak nak mahu melahirkan generasi ilmu yang hanya ada ilmu semata-mata. Nilai takwa tu tak ada. Sebab dalam dunia yang mencabar, dalam dunia yang penuh fitnah sekarang ni Ustaz, kita yang berilmu pun boleh ada yang tertipu dengan ilmunya sendiri. Betul tak Ustaz? Okey, dah benda tu dah berlaku dah sekarang ni. Jadi atas faktor tersebut, kita kalau boleh kami ni cuba usahakan bahawasanya belajar dekat MTS FAST bukan semata-mata menuntut ilmu sahaja, tapi kami cuba dengan ilmu tersebut cuba develop rasa takwa tu, makna kata semakin tinggi ilmunya, semakin dia rasa Allah tu dalam diri dia. Jadi bila dia rasa Allah dalam diri dia, orang kata dah tak, orang kata CCTV Allah 24 jam, nak buat benda jahat, nak buat benda tak baik, takut sangat. Itu yang kalau boleh sampai macam tu sekali lah kami mengharapkan agar anak-anak kami tu dapat dilahirkan macam tu. Sebab kita takut kan sekarang ni, keadaan sekarang ni, dunia yang penuh pancaroba ni, kalau tak dapat generasi ilmu yang bertakwa sebagai rupa, siapa lagi nak pimpin kita nanti akan datang. Betul tak Ustaz? Jadi itu antara sebab perjuangan kami di MTS FAST. Mudah-mudahan apa yang kami usahakan ini, apa yang kami laksanakan ini, kata dapat membezakan perjuangan kami dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Dan kami dekat sini orang kata selain dalam menitik beratkan ilmu tadi, okey, nak develop rasa takwa kepada Allah ni, ilmu tauhid tu kena nombor satu. Kena pasak betul-betul tauhid tu. Orang kata cerita pasal iman, cerita pasal ihsan, cerita pasal Islam tu sendiri, orang kata benda ni betul-betul kena pasakkan dalam diri anak-anak walaupun masih umur 7-6 tahun Ustaz. Okey, kadang kita rasa sedih. Okey, kita rasa sedih bila mana anak-anak ni bila buat sesuatu je dia mengidolakan perkara lain. Macam kat sini kami cuba usahakan anak-anak 7 tahun ke 8 tahun kata, okey, datang belajar sebab apa? Bukan sebab makruh. Datang belajar kerana Allah. Datang belajar kerana Allah. Kita kembalikan semula apa saja yang mereka buat ni kerana Allah. Okey, kita kembalikan semula apa yang mereka buat ni kerana Allah. Sebab kita cuba terapkan nilai tauhid tu seawal usia muda supaya mereka tahu bahawasanya mereka sentiasa diperhatikan, bukan saja ketika belajar Ustaz, ketika mereka dekat rumah, apatah lagi di dalam keadaan-keadaan dunia yang penuh mencabar ni. Okey, sebab apa kita nanti nak jumpa dengan Allah nanti dekat akhirat sana Ustaz. Yalah, kita last kali kita punya ultimate, kita akan jumpa dengan Allah juga, betul Ustaz. Jadi macam mana kita nak hadap Allah nanti kalau dalam keadaan bukannya dalam keadaan qalbun salim. Okey, kalau boleh kita sekarang inilah orang kata inilah usaha, okey, antara usaha kami, perjuangan kami untuk melahirkan generasi ilmu, generasi yang berilmu dan bertakwa ni, agar kita dapat saham kita di akhirat nanti, agar kita dapat bawa diri kita bertemu dengan Allah dalam keadaan qalbun salim.
dalam keadaan hati yang sejahtera Ustaz, insya-Allah. Jadi kalau sebut tentang perjuangan ni mungkin pendengar ataupun penonton di luar sana mungkin dapat membanding bezakan apa bezanya mahat kami dengan mahat-mahat yang lain. Itu antara faktor utama bezanya kami dengan mahat-mahat yang lain Ustaz, insya-Allah Ustaz. Modul-modul dia macam mana Ustaz? Maknanya modul, pelajar akan belajar subjek-subjek UPSR, UPSRI, lepas tu macam mana dengan tahfiz pula apa? Masya Allah. Ustaz, kejap Ustaz. Ustaz. Ya. Ada komen. Ustaz baca tak ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dua orang anak saya di sini gurunya sungguh benar membina kolbu ada. Alhamdulillah. Puan Nur Hashimah Mukhtar, alhamdulillah, terima kasih puan. Doakan kami puan. Alhamdulillah. Bila dia hantar dua orang anak Ustaz, bermakna ini testimoni. Ya betul, betul. Sebab dia dah hantar abang ataupun kakak, jadi dia tengok yang first tu, sebab tu hantar yang kedua. Subhanallah. Betul Ustaz. Kita harapkan yang menonton ni tolong share, tolong tag rakan-rakan kita nak kongsi tentang macam mana pendidikan ini. Terutamanya nanti kita akan bincang sikit tentang zaman wabak ni. Macam mana pihak sekolah buat. Ustaz kena share nanti. Betul-betul insya-Allah. Cikgu-cikgu kalau ada yang menonton daripada pihak sekolah, ambil link live ni, share ke grup-grup parent. Betul. Terima kasih Puan Nur Hashimah. Membina kalbu anak-anak tu, apa maksud Puan Hashimah? Mungkin Puan Nur Hashimah boleh tulis di ruangan komen. Apa maksud membina kalbu anak-anak tu? Maksudnya Puan Hashimah tengok anak-anak ni macam mana kesannya? Ustaz, dari segi modul digunakan oleh pihak sekolah, macam mana modul? Belajar, kena belajar subjek lagi, akademik lagi, nak hafal Quran lagi. Betul-betul Ustaz. Okey, kalau nak cerita pasal modul tu macam saya bagi tahu tadi, perjuangan kami tu sangat besar. Okey, bila kita faham tentang perjuangan baru kita set up dengan modul kita. Sebenarnya kalau ikutkan silibus ataupun sukatan kita sama. Maksudnya kita mengikuti sukatan KPN, Kementerian Pelajaran Malaysia, kita juga mengikuti sukatan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Okey, apa yang istimewanya kita ni, kita ada satu modul yang kita bina, MTS Fast bina sendiri, create sendiri untuk mengintegrasikan pendidikan di sekolah kami. Maksudnya dekat sini dengan adanya modul tersebut, okey, kita dapat satu objektif ataupun satu misi ke arah perjuangan kami. Modul yang dimasukkan tadi ialah modul Khalifah 5A. Yang mana modul itu adalah merangkumi IQ, EQ dan SQ anak-anak secara tidak langsung. Jadi modul Khalifah 5A inilah merupakan tunjang utama di mana kurikulum di Mahat Tahfiz Saint Fatimah Az-Zahra ni bergerak selari dengannya. Maksudnya kalau kita belajar dekat kalau silibus Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, mereka akan ada satu elemen EMK, iaitu elemen merentas kurikulum. Jadi modul Khalifah 5 ini bukan saja merentas kurikulum, malah merentas kehidupan kita sebenarnya Ustaz. Okay, jadi dengan modul inilah kita cuba come up untuk diterapkan dalam diri anak-anak supaya anak-anak ni bukan belajar semata-mata, hanya menuntut ilmu semata-mata saja. Sebab kami tak nak lahirkan generasi yang ada ilmu tapi tak ada takwa. Kalau boleh kami nak melahirkan generasi khalifah yang berilmu dan bertakwa, sebab mereka diperlukan dalam keadaan dunia sekarang ni. Dunia dah akhir zaman ni. Orang kata dunia akhir zaman ni dah masuk fasa akhir zaman lah Ustaz, betul tak Ustaz? Kalau cerita fasa akhir zaman ni Ustaz lebih tahu sebenarnya. Ustaz boleh kongsi nanti dengan kita macam mana keadaan akhir zaman, macam mana fitnah ni akhir zaman. Macam saya bagi contoh tadi, orang yang berilmu pun tertipu dengan ilmunya sendiri. Baiklah. Okey. Jadi apa yang saya nak highlightkan dekat sini, modul Khalifah 5A ni yang kami create ataupun yang kami cuba bangunkan ni, tujuan dia, objektif ni adalah untuk melahirkan generasi khalifah Ustaz. Generasi khalifah yang bukan saja boleh hidup dekat akhir zaman ni, malah boleh survive dekat akhir zaman ni. Okay, kita boleh lahirkan khalifah, kita boleh lahirkan generasi ataupun kita boleh lahirkan pemimpin. Tapi adakah pemimpin yang kita lahirkan tu boleh hidup dalam keadaan akhir zaman ni? Okay, mungkin kita tak nampak hasilnya sekarang Ustaz sebab budak-budak ni awal-awal lagi masih dalam didikan, mungkin akan datang dalam keadaan 10 tahun akan datang, mereka dilahirkan dan mereka inilah harapan kita yang boleh bantu kita, yang boleh pimpin kita dalam keadaan dunia dah macam sekarang ni. Orang kata dalam keadaan pandemik ni, pandemik ada orang kata plan, benda-benda yang dirancang,
Itu wallahu alam, kita tak tahulah benda tu. Tapi dalam keadaan sekarang ni macam mana? Okay, macam sekarang pun kita pun tengah struggle untuk hidup dalam keadaan pandemik ni. Macam mana diorang nanti kena bantu, kena memimpin kita, terutamanya umat Islam di akhir zaman, supaya dapat membawa kita kepada, orang kata, mengembalikan semula Islam tu ke puncak kejayaannya. Jadi dengan modul Khalifah 5A ni, kami mengharapkan ia dapat, orang kata, ianya merupakan satu tunjang utama dalam kurikulum kami. Dia belajar sains, dia ingat Allah. Dia belajar matematik, dia ingat Nabi. Dia belajar tauhid, belajar Islam, mengangkatlah semua benda tu, betul tak? Dia belajar apa lagi? Belajar bersukan pun dia ingat Allah. Pergi berlari pun dia pegang Quran dan sebagainya. Itu yang kami cuba usahakan di peringkat sekolah dalam menerapkan modul Khalifah 5A dalam diri anak-anak. InsyaAllah Ustaz, nanti saya ceritakan lebih lagi detail tentang modul Khalifah 5A ni nanti. Ada penonton kita tanya Ustaz, Okay. Mak Tafiz Sains ni selain menuntut ilmu agama, adakah belajar ilmu sains juga yang berlandaskan ni? Cuba Ustaz baca komen. Okey. Ustaz Mahat Tafiz Sains ni selain menuntut ilmu agama, adakah belajar ilmu sains juga yang melandaskan wujud Al-Quran dan hadis? Alhamdulillah, terima kasih Cik Munir Okey, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, macam saya bagi tahu tadi, pelajar kami bukan sahaja menuntut ilmu agama dan tahfiz semata-mata. Okey, pelajar kami belajar juga ilmu sains, ilmu akademik tu. Okey, maksudnya dia belajar semua. Dia belajar matematik, dia belajar sains, dia belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris semua. Sebab kami menamakan Mahat Tafiz Sains Fatimah Al-Zahra, sebab dari sudut akademiknya mereka belajar semuanya. Cuma kami letakkan elemen modul Khalifah 5A tu sebagai tunjang utama. Macam saya beritahu tadi, bila mana dia belajar ilmu-ilmu sains ni, dia dapat kaitkan dengan apa orang kata tunjang utamanya tadi. Bila dia belajar tentang sains, contoh belajar tentang cahaya matahari dan sebagainya, dia boleh kaitkan, cahaya matahari ni Allah yang ciptakan. Nampak dekat situ secara tak langsung dia dah dapat, orang kata, itu yang kami harapkan sebenarnya. Dia bukannya simply belajar sains ataupun simply belajar matematik tapi kosong, tak ada intipati yang orang kata spiritual. Itu sebab modul Khalifah 5A ni kami kaitkan, dia bukan semata-mata IQ, intelektual, tapi intelektual ini adalah keseimbangan kepada spiritual, SQ dan juga EQ, emotional. Jadi dengan adanya ketiga-tiga elemen ni dalam modul Khalifah 5A ni, kami mengharapkan kami dapat melahirkan generasi khalifah di mana bukan sahaja dapat orang kata hidup dekat akhir zaman ni, malah mampu memimpin kita dalam keadaan dunia yang carcam marba ni sekarang. Ustaz, risau ya Allah. Alhamdulillah, seronok dengar Ustaz cerita Ustaz. Allah, saya kongsi cerita Ustaz. Ni Ustazah Zawiyah Hassan bersama kita, ya Allah. Ustazah, apa khabar Ustazah? Tolong doakan untuk kami. Alhamdulillah. Ustazah Zawiyah Hassan ni orang lama Ustaz, orang berpengalaman ni. Masya-Allah, terima kasih Ustazah. Malam ni. Doakan kami semua Ustazah. Allah. Alhamdulillah, amin. Ustaz, masya-Allah. Ada sharing ni daripada salah seorang Puan Hashimah tadi. InsyaAllah Ustaz tengok respon. Ustaz respon sikit. Ustaz baca, Ustaz respon sikit. Cuba Ustaz baca. InsyaAllah yang paling penting anak saya tidak langsung rasa terbeban dengan menghafal, malahan katanya seronok. Untuk Ashraf setiap malam dia akan bawa Quran, minta saya bantu dia menghafal tanpa saya suruh. Jika dahulu saya terpaksa suruh berkali-kali, untuk Aina pula guru saja join dan dia juga sangat seronok menghafal. Alhamdulillah. Bila saya baca komen Puan Hashimah ni, saya punya bulu roma tu meremang. Tahu tak macam mana perasaan seorang guru? Sebab saya pun kenal pengajar juga. Janggut pun nampak meremang tu. Ya Allah. Saya pun terasa bila seorang ibu share macam ni. Betul Ustaz. Macam kita mengajar, jadi bila feedback yang baik daripada ibu bapa yang menghantar, kita rasa ya Allah, usaha kita ni alhamdulillah. Tapi sebenarnya usaha tu kita sikit saja, kita banyak lagi benda yang kita buat. Dan saya ucapkan terima kasih Puan Hashimah kerana tak putus-putus memberi sokongan dalam menghantar anak-anak di sini. Alhamdulillah. Kami doakan juga untuk Ashraf dan Aina berjaya menjadi generasi khalifah, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Amin. Doa daripada guru tu barakah. Betul Ustaz. Saya pun dapat terasa, walaupun saya bukan guru di MTS FAST ni, tapi bila ada ibu yang respon macam ni, anak-anak yang tak perlu suruh dah, dari dia. Allahu Akbar. Bila dah mula dari dia, kita cuma bantu untuk lorongkan je. Ustaz, soalan penting Ustaz. Macam mana pihak sekolah buat
dalam musim PKP ni. Yang tak Allah. boleh move on lagi tak di 2020. 2020 Allah. macam mana perjalanan Ustaz? Dari segi kelas Betul untuk lah. anak-anak. Cabarannya, Alhamdulillah. yang pihak sekolah Itulah buat. Ustaz. Betul-betul. Macam Ustaz cakap tadi, memang tak boleh move on lagi Ustaz 2020 tu, sebab perancangan 2020 tu apa yang kita rancang tak terjadi seperti yang ialah. Kita tahu Allah tu sebaik-baik perancangan, tapi kami tak menjadikan tahun 2020 tu satu perkara yang satu perkara yang sia-sia lah. Kami menjadikan tahun 2020 tu satu tahun di mana kami cuba ambil peluang mencari apa kekurangan, apa saja kelemahan di pihak sekolah untuk diperbaiki, untuk diberikan yang terbaik untuk tahun 2021 ni. Okay, bila tahun 2020 kita dikejutkan dengan pandemik coronavirus ni pada sekitar bulan Mac lagi Ustaz. Tu start daripada Mac sampailah ke bulan Julai, kemudian pelajar sekolah sekejap, kemudian cuti balik bulan Oktober sehinggalah sekarang masih tidak sekolah. Orang kata banyak benda yang belajar, orang kata pembelajaran norma baru. Jadi pengalaman pada tahun 2020 itu memberi kami inspirasi untuk berikan yang terbaik untuk tahun 2021 ni. Suka untuk saya kongsikan dengan penonton-penonton ataupun pendengar-pendengar yang berada dekat luar sana. Alhamdulillah untuk tahun 2021 ni, walaupun pembelajaran secara norma baru menggunakan medium teknologi, kita ada grup WhatsApp, kita ada Google Meet, Microsoft Teams dan macam-macam lagi. Orang kata norma baru lah ya Ustaz. Tak, itu tidak menjadi penghalang kepada pihak sekolah dan juga anak-anak sebenarnya untuk belajar di sini, sebab jadual kami sangat padat Ustaz sebenarnya. Seolah-olah mereka macam datang sekolah. Okey, macam hari ni Jumaat, diorang sekolah Ustaz sebenarnya. Okey, pukul 8 pagi diorang dah ada dekat sekolah dah. Orang kata dah masuk grup WhatsApp, bukan grup WhatsApp, grup Google Meet, dah masuk dalam kelas dah. Untuk seawal pukul 8 pagi, mereka dah bertalaki bersama dengan guru-guru sebenarnya. Pukul 8 pagi tu dah bertalaki, dah diberi motivasi. Sebab apa motivasi pagi-pagi tu? Sebab diorang nak belajar daripada pagi sampai ke petang Ustaz, pukul 4.30 Ustaz. Orang kata kalau belajar online ni sekejap-sekejap pun tidak. Kami dekat sini cuba usahakan pendidikan yang terbaik di mana walaupun berada dekat rumah tapi dia dapat pendidikan seperti mana dia berada dekat sekolah juga. So pukul 8 pagi dia dah start belajar dah. Kemudian disambung pula dengan hafiz Quran, tahfiz Quran, menghafal Quran sehingga pukul 11.30 pagi Ustaz. Kemudian pukul 11.30 pagi tu kita belajar subjek-subjek akademik sehinggalah pukul 4.30 petang. Maknanya dekat sini jadual mereka daripada pagi sampai petang Ustaz, memang kita penuhkan mereka dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat sebenarnya, sebab kita dah ada pengalaman tahun lepas. Okay, kita jadikan pengalaman tahun lepas ditambah baik untuk tahun ni dan Alhamdulillah mendapat respon yang terbaik daripada ibu bapa. Sebenarnya saya nak beri kredit kepada ibu bapa Mahat Tafiz dan Fatimah Zahra ni, sebab kami dekat sini keluarga besar MTS FAS. Saya nak beri kredit kepada semua parent-parent ni kerana mereka tanpa usaha mereka juga yang memberikan, orang kata, yang membantu mendorong anak-anak ni, yang memantau anak-anak ni, maka perjalanan pembelajaran tu takkan berjalan. Okey Ustaz. Jadi dekat sini kami usahakan yang terbaik, orang kata pembelajaran walaupun berada di rumah tapi seolah-olah macam berada dekat sekolah. Okey, itu antara benda yang kami cuba lakukan di sini. And then macam saya cakapkan tadi, elemen modul Khalifah 5A tu start daripada pagi sampai ke petang. Habis sekolah dia tak henti saja dekat situ, disambung sampai ke esok paginya. Maksudnya dia celik je mata, dia ingat Allah, dia tutup mata pun masih lagi dengan Allah. Itu yang kita cuba usaha terapkan dalam diri anak-anak. Dan antara kelainan-kelainan lain, walaupun dah habis pukul 4.30 tu Ustaz, bukanlah habis sesi pembelajaran mereka Ustaz. Mereka akan diberikan tugasan-tugasan tambahan, kerja rumah untuk mereka penuhi, untuk dihantar tugasan-tugasannya pada esok hari itu ataupun hari-hari yang berikutnya. Kemudian di sebelah malam kita cuba buat satu jadual untuk pelajar usahakan untuk menghafal agar keesokan harinya mereka waktu menghantar hafazan tu mudah. Macam Ustaz cakap tadi, cabaran dan kekangan tu memang ada sebenarnya Ustaz. Tak, orang kata tipulah, tak ada cabaran, tak ada kekangan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah berkat kita usaha, kita orang kata communicate dengan ibu bapa dan sebagainya. Alhamdulillah macam saya cakap tadi, tahun 2020 tu kenapa saya tak boleh move on tadi tu, sebab tahun 2020 tu betul-betul mengajar kami supaya berikan yang terbaik untuk tahun 2021 ni. Dan Alhamdulillah sekarang ni dah hampir minggu terakhir lah, bulan Januari, sebab kami start itu memang awal bulan Januari, dan Alhamdulillah dah sebulan kami beroperasi secara online, secara atas talian. Alhamdulillah feedback yang diterima daripada ibu bapa dan juga anak sendiri, Alhamdulillah kehadiran mereka walaupun tak 100% tapi melebihi daripada 80% kehadiran mereka. Memang kekangan berkaitan dengan gadget
dengan internet tu memang tak dapat dinafikan. Tapi ala kulihan kami di pihak sekolah berikan yang terbaik. Kalau tak ada gadget, tak ada internet, tak apa, jangan risau, kita bagi latihan-latihan berbentuk hard copy ataupun soft copy yang mereka boleh tengok, mereka boleh salin. Kita gunakan pendekatan buku-buku latihan ataupun buku-buku teks yang mereka boleh juga rujuk sebagai latihan tambahan dan sebagainya. Jadi dekat sini kita cuba usahakan meraihkan semua keadaan ibu bapa dekat luar sana. Tak kisahlah tak ada masalah internet ke, tak ada masalah internet ke, yang penting pembelajaran tu tetap berjalan walaupun merada di kat rumah. InsyaAllah itu antara orang kata sedikit apa yang kami laksanakan sepanjang tahun 2021. Dan Ustaz tolong doakan Ustaz supaya kami boleh, ini baru Januari Ustaz, ada lagi beberapa bulan lagi sebelum Disember tu. Doakan Ustaz untuk kami terus buat insyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Ada pelajar baru berapa ramai baru ni yang masuk darjah 1? Kurang lebih dalam 2 kelas Ustaz. Dalam 40 orang macam itulah. Alhamdulillah. Ni pun ada, saya tak pasti, mungkin parent ada nama Ustaz Iqbal ke kat sekolah? Ada. Kenapa? Tak lah, maknanya Punar Handa kata bentar laki. Sekarang anak betul. dia Muhammad Hilman sedang bertalaki dengan Ustaz Iqbal. Ya betul Ustaz. Sekarang tengah kelas Ustaz? Ada. Sekarang Ya tengah Allah. kelas. Allah. Tu saya kata. Tapi tak apa? Apa Ustaz kata? Sekarang ni memang kelas sebab saya cakap tadi, memang sekarang ni waktu pembelajaran. Guru-guru dekat rumah, anak-anak dekat rumah seawal pukul 8 pagi dah memang dah mula dah sebenarnya. Tapi tak adalah pengalaman ayah pakai singlet, pergi baiki mic, pergi baiki laptop, tak ada pengalaman lagi lah. Ayah pakai singlet kan ada viral baru ni. Allah. Ada ayah dia pakai singlet je, siang ustazah nak mengajar. Yang apa ni, cuma kena pesan pada mak-mak. Kalau nak beleter, nak marah ke anak, jangan lupa mute dulu. Kau tak dengar Ustaz Kalau tak, pelbagai dialog kita dengar nanti. Mute dulu baru nak beleter. Allah. Tapi ada kes, Allahu Akbar Ustaz, ada kes cikgu mengajar online kepada budak, pada pelajar. Mak budak tu mengajar online kepada anak murid mak tu. Oh, ada saya pernah tengok. Ni saya nak beritahu, inilah hebatnya pengorbanan cikgu-cikgu ni. Cikgu yang bertugas untuk mengajar anak orang. Anak dia tak berkesempatan untuk pantau, untuk jaga. Ni hebat pengorbanan guru-guru. Ya Allah. Doakan Ustaz. Ya, sebab ada cikgu yang anak dia pun sekolah. Betul. Dia ada kelas, dia pun ada kelas. Sebab tu kita, mak ayah, kita kena bagi kerjasama pada cikgu-cikgu, bagi kerjasama pada pihak sekolah. Bukan MTS FAS saja, tetapi di mana-mana sekolah pun. Mak ayah perlu beri kerjasama kepada guru untuk kebaikan anak kita yang belajar. Betul Ustaz. Dan kerjasama dan cikgu-cikgu pun perlu kena upgrade sikit Ustaz dari segi pedagogi, dari segi teknik. Sebab selama ni dia mengajar bersemuka. Cikgu-cikgu perlu ada teknik macam mana dia nak alert. Ada pelajar dalam Google Meet ke apa, dalam ramai-ramai tu. Ada yang datang kelas pegang batal busuk dia, tegur batal busuk tu. Maksudnya kita alert dengan setiap pelajar. Pegang pen, oh cantik kerusi, oh background belakang tu apa tu. Cikgu kena respon dengan budak-budak ni. Skill cikgu. Ada cikgu yang dia syarah je. Dia tak peduli dah budak. Kan? Itu penting. Ustaz, ya saya Ustaz. Dari segi, ialah makna musim sekarang, cabaran tentang nak mengajar tu satu hal. Tadi Ustaz sebut bahawa Mak Tafisain Fatimah Az-Zahra ni menyewa Ustaz. Menyewa. Ya betul Ustaz. Jadi macam mana cabaran juga ni sebab bila duduk di bangunan orang menyewa. Jadi macam mana, sebab kita pun bincang tentang Mak Tafiz pun ke arah nak banner bangunan sendiri.
Memang layak sangat Ustaz sejak 1988 tu. Betul Ustaz. Okey Ustaz, okey berkaitan dengan cabaran memang betul lah, memang tak ada dapat dinafikan. Itu sebab kami ada pada pagi ini sebenarnya untuk orang kata untuk berkongsi cerita tentang kami kenapa penonton pendengar dekat luar sana perlu membantu kami. Okay, terutamanya dari sudut pembangunan dana sekolah kami, sebab bila kita dekat sini menyewa dekat bangunan lot kedai ni, macam saya bagi tahu awal tadi, dah duduk kat Seri Gombak, rumah kedai ni lagi bukan setingkat Ustaz, berempat tingkat, ada 10 lot, lebih lagi. Jadi dekat situ kos saja dah, kalau kalau bangunan sini puas hati betul tak Ustaz, tapi kita sewa. Okey, dekat situ saja kau dah makan menelan belanja puluh ribu dah dekat situ Ustaz. Jadi atas faktor tersebut, kenapa kami pada pagi ini nak berkongsi dengan pendengar-pendengar, penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini Ustaz, kenapa perlu untuk menyumbang kepada dan menginfakkan sebahagian harta kepada kami, sebab kami perlukan dana yang mencukupi untuk membina sebuah sekolah yang mana dapat melahirkan generasi-generasi khalifah tadi tu Ustaz. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit dengan kami apa orang kata fadilatnya, kelebihan-kelebihan. Ustaz lebih tahu, saya nak cakap orang kata kan terbelit-terbelit pula nanti kan. Tapi Ustaz mungkin boleh kongsikan dengan penonton ataupun pendengar-pendengar kat luar sana apa lebihnya bila mana kita sebenarnya apa yang kita buat ni kerja dakwah. Okay, apa yang kita buat ni kerja dakwah, bukanlah kerja yang memang orang kata saya bukan jadi guru, saya bukan jadi sebahagian daripada tenaga pengajar dekat MTS FAS, mana mungkin saya boleh dapat saham dan sebagainya. Sebenarnya tidak kan Ustaz kan? Sebenarnya daripada pertolongan bantuan tu, sebab bantuan boleh datang dari macam-macam cara dan macam-macam bentuk. Okey, macam kami mungkin kami guru mungkin bantuan kami untuk sekolah ini dari sudut pendidikannya, dari sudut mengajak ilmunya, tapi penonton-penonton ataupun pendengar-pendengar di luar sana nak membantu kami mungkin banyak macam cara, antaranya ialah untuk menyumbang. Itu untuk menyumbang dan menginfakkan harta ataupun sebahagian sumbangan kepada dana pembangunan sekolah kami, agar kami dapat mendirikan sebuah bangunan di atas tanah sendiri. Sebab bila kita menyewa pula dengan bukan orang Islam dan Muslim, walaupun keadaan PKP dan sebagainya, sewa tak turun Ustaz. Sewa bayar juga Ustaz sebenarnya macam biasa. Okey, jadi itu adalah cabaran yang paling orang kata paling tinggi, kekangan dari sudut kos dan wang ringgit lah sebenarnya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kami kelebihan-kelebihan agar penonton ataupun pendengar dekat luar sana rasa terjentik hati, walaupun terjentik hati untuk bersama dengan kami, walaupun diorang bukan tenaga pengajar, diorang bukan sebahagian daripada MTS FAS, tapi bila mereka mula berniat untuk menyumbangkan ke jalan Allah ni, mereka dah sebahagian daripada kami sebenarnya. Mungkin Ustaz boleh tambah lagi ikut. Mungkin itulah sedikit. Okay Ustaz. Ustaz, lagi special Ustaz, kita jemput Ustaz Ilyas untuk beritahu ni Ustaz. Kita jemput Ustaz Ilyas Ismail. Ni Ustaz. Bantulah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden, dan pahala berterusan menanti anda. InsyaAllah. Allah Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah Ustaz. Allah yang menderu-deru. Subhanallah, semangat Ustaz Ilyas. Allah Akbar. Allah. Ustaz, sekarang di ruangan komen, kalau ada sahabat-sahabat yang sedang menonton, ibu ayah yang sedang menonton, yang rasa nak menyumbang, kita dah pin di ruangan komen, tekan je pin tu, dia akan terus masuk. Kalau untuk menyumbang lah, untuk memudahkan urusan. Dia dekat ruangan komen, kita dah pin, tekan je pin tu, dia pergi untuk menyumbang. Sedikit ataupun banyak, itu nombor 2. Tapi orang, Ustaz, orang yang jenis menyumbang secara online ni Ustaz, memang kita yakini keikhlasan dia Ustaz. Sebab dia nonton, mana ada orang tengok, mana ada kita tahu. Dia tak beritahu Ustaz. Kan? Kita tak tahu. Dia dengar Ustaz Ilyas tadi, dia dengar Ustaz Azli cerita tentang perjuangan pihak sekolah. Dia pun rasa nak menyumbang. Dia pergi dekat komen, ada pin tu, dia tekan, dia masuk. Untuk lorongkan, untuk transfer. Itu antara dia dengan Allah. Betul. Kita tak tahu Ustaz.
Ana ada terlibat dengan pembinaan kutipan untuk pembinaan masjid di Beranang, di Beranang sana. Kita tak tahu Ustaz, kalau kita buat program, seorang cikgu pencen. Dia pencen dapat duit pencen 200,000 Ustaz. Dia menyumbang ke tabung untuk kutipan tersebut. Allah. Kedua orang, cikgu pencen. Ada seorang ni kontraktor, dia bagi 50,000 untuk dia wakafkan atas nama isteri dia yang baru meninggal. Allahu akbar. Hebat suami. Hebat betul Ustaz. Macam pihak sekolah, oh ni orang kuat JAKIM pun ada pagi ni. Ustaz Zakaria Osman. Malam tadi kita tengok live dalam forum perdana. Ni orang hebat orang TV ni. Malam tadi dia live forum perdana, dia menonton pula kita pagi ni. Bagus dia kata. Alhamdulillah. Alhamdulillah, doakan kami Ustaz. Ustaz Zakaria. Ustaz, jadi kita apatah lagi yang melibatkan sekolah. Mak Tafiz menyewa selama ni, kemudian sekarang nak banner sendiri sekolah, ada atas tapak sendiri, bangunan sendiri. Jadi yang menyumbang ini pahalanya berterusan. Menderu-deru. Oh, Ustaz Ilyas kata berderu-deru. Allah Akbar. Kan? Subhanallah, sekolah ni daripada 1988 establish, berdaftar dengan JAIZ, berdaftar dengan Kementerian Pelajaran. Ustaz, tengok ada seorang ayah di sini Ustaz. Allahu Akbar. Saya rasa macam tadilah tersentuh hati bila ayah sendiri bercerita. Betul Ustaz. Adik saya, adik dah Faris ni, abang. Oh abang, adik saya belajar. Adik saya belajar di MTS FAST, tak lekang dengan Al-Quran. Ya Allah, macam mana pihak sekolah buat ni Ustaz Macam mana buat Ustaz? Apa jadi macam tu? Siapa budak-budak ni semangat dengan Quran Ustaz? Okey Ustaz, macam saya itulah macam saya bagi tahu tadi lah Ustaz. Kami menitik beratkan modul Khalifah 5A tu dalam diri anak-anak. Okey, boleh saya kongsikan sedikit apa 5A tu daripada tadi Ustaz sebut 5A, modul Khalifah 5A, benda 5A tu. Okey, saya boleh kongsi dengan penonton-penonton ataupun dengan Ustaz secara ringkas, sebabnya kalau nak cerita pasal modul Khalifah 5A ni sejam tak cukup Ustaz. Makan masa seminggu sebenarnya ni nak kupas satu persatu sebenarnya. Sebenarnya modul Khalifah 5A tu kalau zaman kita di PSR dulu 5A tu ABM-nya, matematiknya kan. Tapi 5A ni yang pertama ialah Allah, A yang kedua Ar-Rasul, A yang ketiga Al-Quran, A yang keempat akhlak dan A yang kelima akhirat. Jadi 5 tunjang utama ni kami terapkan dalam diri anak-anak supaya ia jadi elemen paling asas sekali. Elemen paling orang kata pasakkan benda ni, belajarlah ilmu apa pun, insyaAllah tak ada masalah. Itu sebab antara hasil-hasil yang tadi dikongsikan oleh abang, parent-parent tadi, itu adalah hasil daripada kami menerapkan modul Khalifah 5 ini. Bila kita letak Allah yang pertama, kita merasai keberadaan Allah. Dia takkan orang kata 24 jam tu Allah sentiasa melihat dan dia. Kenapa Rasul yang kedua, kita nak anak-anak kita ni mencontohi dan mencintai baginda Nabi SAW. Sebab apa? Tak ada contoh lain dah yang terbaik melainkan Rasulullah SAW. Yang ketiga pula ialah Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Rasulullah tak ada, tapi Rasulullah dah pesan dekat kita, pegang Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran ni kita pegang betul-betul dalam keadaan hidup di akhir zaman ini. Yang keempat, akhlak. Akhlak yang terpancar daripada cahaya keimanan. Okay, bila dia dah percaya ada Allah, Ar-Rasul, Al-Quran tadi, maka lahirlah akhlak yang terpancar daripada iman dia. Bukannya adab-adab kita boleh buat-buat, boleh react sah. Tapi kalau akhlak ni, dia lahir daripada iman, daripada hatinya sendiri. Dan yang kelima ialah akhirat, iaitu tujuan hidup dia. Okay, hidup dia untuk akhirat. Macam kita tahu dunia kita ni adalah tempat persinggahan semata-mata ataupun jambatan sebelum kita menuju akhirat. Bila cerita pasal jambatan ni bukanlah tempat tinggal, betul tak Ustaz? Jambatan ni orang kata tempat laluan ataupun tempat persinggahan saja. Maksudnya sementara saja. Sebab kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke akhirat tu sebenarnya. Jadi dengan menerapkan modul Khalifah 5A ni, paling basic ni, paling asas ni, paling utama ni, insya-Allah apa yang kita nak kejar tu, sebab kami tu sebab boleh kita belajar tanpa disuruh. Itu yang kami harapkan sebenarnya.
okey, kemudian pegang Al-Quran, tak lekang daripada diri pelajar-pelajar ni dan sebagainya. Jadi alhamdulillah macam Ustaz cakap tadi, kita, masyarakat kita pada hari ni memang sangat-sangat terkenal dengan sikap dermawannya, timbang rasanya, apatah lagi yang melibatkan perjuangan-perjuangan yang kami maksudkan tadi, perjuangan untuk melahirkan jenis khalifah ni. Jadi sebagaimana kita menyumbang untuk masjid, untuk surau dan sebagainya, insya-Allah penonton-penonton dekat luar sana, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah akan dapat sebegitu rupa juga, orang kata punya saham dia sama juga kalau berinfak di Mahat Tahfiz Saint Fatimah Az-Zahrah MTS. Kerana insya-Allah pasti dan pasti jalan pendidikan inilah jalan dakwah yang kata manfaatnya sama seperti kita menginfak untuk mendirikan masjid dan sebagainya. Oleh sebab itu, sekiranya tuan-puan yang berada dekat luar sana, macam Ustaz tadi kongsikan, rupanya ada pin, ada apa? Ada link dah yang dipinkan dekat ruangan komen. Mungkin Allah jentikkan hati kita pada pagi Jumaat yang barakah ni, sebab Allah ada bagi tahu, okay, waktu yang dirahsiakan doa, waktu mustajab doa ialah waktu yang dirahsiakan pada hari Jumaat ni. Allah kata waktu Jumaat ni waktu yang mustajab doa, tapi aku tak bagi tahu waktunya bila. Supaya apa? Supaya kita sentiasa berdoa. Jadi waktu-waktu tu kita doalah. Okey, kita doakan agar apa yang kita sumbangkan ni dapat, kita dapat melepaskan hajat kita tadi. Macam Ustaz beritahu, nilai itu nombor 2. Nilai itu nombor 2, nombor 3. Yang paling utama, Allah dah jentik hati kita untuk berada dekat dalam live ni. Mungkin Allah menjedarkan apa perjuangan yang kami cuba bawa. InsyaAllah saya yakin dan percaya bahawasanya penonton, pendengar dekat luar sana tu berhati besar, berjiwa besar untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak ini dalam untuk di pihak kami mendapatkan dana semua untuk berikan fasilitis yang terbaik untuk melahirkan generasi khalifah yang terbaik. Orang kata ini adalah saham akhirat untuk tuan-tuan dan puan-puan berada di luar sana. Maksudnya bila start je menyumbang, secara automatiknya peti deposit tu dah hantar dah. Peti deposit tu dah ada dah. Tambahan lagi dalam keadaan pandemik ni, macam-macam keadaan kita kadang-kadang kita dengar dalam akhbar, dalam media sosial, ada orang kata ada rumah tangga yang bercerai-berai dalam keadaan pandemik, ada bisnes-bisnes yang tersangkut, ada yang drop, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sakit, adik-beradik boleh bergaduh, ada yang diberhentikan kerja, ada yang tak bayar iuran sekolah, ada tak? Allahu Akbar. Macam-macam itu orang kata masalah ujian yang Allah berikan kepadanya, tapi kita jangan ambil benda tu sebagai orang kata satu beban, satu masalah, tapi ia sebenarnya satu ujian untuk kita nak tengok. Okey, dengan kita berinfak ni Allah lapangkan ujian tersebut. Itu antara janji-janji Allah. Ustaz, betul tak Ustaz? Ya. Dia antara fadilat bila kita menyumbang, kita yakin Allah akan tambah rezeki kita. Antara fadilatnya Ustaz dan sahabat-sahabat yang sedang menonton, dengan bersedekah Allah melindungi diri kita dan keluarga kita daripada musibah, daripada wabak-wabak yang berlaku. Mungkin yang menyumbang dengan niat, dia klik link yang kita bagi di ruangan komen ni, ataupun dia print screen nombor akaun Mahat Tahfiz, ataupun dia pergi ke page Tahfiz sendiri, sekolah, untuk tengok perkembangan sekolah. Antaranya Allah Ta'ala lindungi dia dan ahli keluarganya daripada wabak, daripada musibah. Duk niat macam tu, ya Allah, aku menyumbang, aku nakkan pahala, murahkan rezekiku, lindungi diriku dan keluargaku daripada wabak-wabak yang sedang berlaku ini. Itu antara kelebihan bersedekah. Dan kita tak tahu mana satu sedekah kita, amal soleh kita yang akan jadi tiket kita ke syurga nanti. Betul. Mungkin ada yang menyumbang. Kita ada orang ada duit pencen, ada orang ada duit bisnes. Kita dengar tadi Mak Tahfiz, sekolah MTS FAS ini. Ya, kenapa saya tanya ada tak parent yang tak bayar yuran sekolah? Perkara itu memang wujud di mana-mana sekolah swasta, wujud. Ada parent yang terkesan, ada parent yang kena buang sekerja, ada parent yang bisnes dia drop. Jadi antara yang terkesan, yuran sekolah anak-anak. Jadi perkara ni yang pihak sekolah terpaksa usahakan dengan cara macam ni, dengan sumbangan masyarakat boleh tampung, boleh cover. Takkanlah bila pihak sekolah sendiri pun takkanlah bila lambat sikit bayar yuran terus nak buang pelajar, takkan buang. Sebab ini pendidikan ini, perjuangan ini perlu diteruskan. Betul Ustaz. Tetapi pihak sekolah pun perlukan nak bayar sewa bangunan, gaji cikgu yang berkorban, cikgu pun ada keluarga. Jadi
Mungkin ada di kalangan penonton yang anak-anaknya besar dah. Ustaz, anak saya besar dah, tak boleh nak ngapal Quran dah. Ustaz, anak saya pun dah berkeluarga, dia ambil bidang dia dah. Tetapi ini kita peluang kita. Walaupun bukan anak sendiri, jadi anak angkat kita. Walaupun dari jauh menyumbang secara transfer, para malaikat tahu. Para malaikat doakan, khususnya hari ini hari Jumaat. Hari yang barakah. Dan subhanallah, moga-moga nanti bila Mak Tahfiz Sains ini berdiri tegak, pahala tu berjalan. Ustaz, keluaran mungkin terakhir saya lupa nak tanya sikit tadi. Keluaran, pelajar-pelajar keluaran Mak Tahfiz Sains Fatimah Zahrah ni, produk dah ke mana pergi Ustaz? Sambung ke mana antaranya? Okey, Alhamdulillah Ustaz, terima kasih soalan tersebut. Alhamdulillah ni cerita pasal alumni lah ni, orang kata hasil daripada produk-produk kami ni. Macam kami, macam saya beritahu tadi, kami bermula dengan sekolah rendah. Dan hasil daripada pelajar kami ni kebanyakannya pergi ke tempat-tempat, orang kata sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi. Seperti MRSM, kan MRSM biasa saja, MRSM Ulul Albab yang menekankan Al-Quran, penghafazan Al-Quran tu juga. Kemudian ada anak-anak kami pergi ke sekolah-sekolah menengah agama negeri yang ada orang kata silibus tahfiz tu sendiri. Jadi alhamdulillah antara sekolah-sekolah yang orang kata mendapat tempat untuk anak-anak kami ni seperti sekolah menengah Islam Semista KL, kemudian MRSM Ulul Albab, ada yang dekat Negeri Sembilan, ada yang dekat Sabak Benam, ada dekat mana-mana negeri insya-Allah ada pelajar-pelajar kami. Kemudian ada juga ke sekolah-sekolah menengah yang tahfiz di negeri-negeri lain seperti di Imtiaz Terengganu pun ada, di Mahat Tok Guru Kelantan pun ada. Jadi nak kata dekat sini alhamdulillah produk kami bila habis saja peperiksaan UPSR, PSRE pada tahun 6 tu, mereka dapat menyambung perjuangan kata penyambung pembelajaran mereka di tempat-tempat yang sebegini rupa. Maksudnya pendidikan tu dia bersambung. Dia tak tinggalkan hafazan dia tapi dia terus sambung sehingga menjadi apa yang mereka impikan. Dan kami mengharapkan apa yang kami berikan semasa mereka berada dekat sini dapat melahirkan generasi khalifah insya-Allah suatu hari nanti Ustaz, insya-Allah. Insya-Allah. Tahniah Ustaz dan tahniah di atas perjuangan pihak pengurusan, guru-guru. Moga-moga dibukakan pintu rezeki, dipermudahkan urusan untuk memiliki, untuk membina bangunan sendiri Mak Tahfiz Fatimah Az-Zahrah. Dan subhanallah Ustaz, pasti saya dengan penuh yakin setiap usaha yang berjalan sekarang pahalanya juga sampai kepada almarhumah Fatimah Az-Zahrah, pengasas sekolah ni, bonda kepada pengurusi sekolah sekarang ialah Mak Tahfiz Fatimah Zahra, almarhumah Fatimah Zahra yang memulakan sekolah ini pada tahun 1988 dari kecil sehingga berkembang. Dan ini antara big why untuk kita pastikan kesinambungan sekolah ini. Pahalanya sampai ke sana kepada yang mengasaskannya, kepada yang menyumbang sebelum ini. Moga-moga sahabat-sahabat yang sedang menonton, sama-samalah kita buat saham akhirat kita. Banyak sikit ke itu nombor 2, kita ambil berkat pagi Jumaat ini. Moga-moga dengan berinfak, Allah Ta'ala lindungi diri kita dan keluarga kita daripada musibah, daripada wabak. Ada boleh pin dah nombor akaun, boleh klik dan terus untuk menyumbang. Ustaz? Ya saya. Kita pagi ni Ustaz, terima kasih banyak. Sampaikan salam saya pada yang jaga lampu tadi tu, yang jaga lampu depan laptop Ustaz tu. Allah. Semoga ada manfaat. Ustaz, kita sampai sini dulu Ustaz. Allah boleh insya-Allah. Selamat mendidik, selamat menjalankan tugas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.